Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi anak-anak. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang faraid ashabul furud. Tajuknya ashabul furud. Lepas kita dah belajar separuh, insyaAllah hari ini kita akan cuba sambung lagi. Tapi sebelum tu kita akan ulang serba sedikit tentang ashabul furud ataupun bahagian-bahagian waris yang berhak menerima pusaka. Okey, baik. Untuk pengertian ashabul furud, masing-masing kita dah faham. Pengertian ashabul furud ini ialah waris yang menerima harta pusaka dengan cara fardu sebagaimana ketetapan syarak. Itu dia pengertian untuk ashabul furud. Okey, selepas tu kita pergi pula pada penerima pusaka bahagian fardu 1/2 ataupun nisfun ataupun separuh. Siapa yang dapat nisfu, siapa yang dapat separuh ni. Okey. Okey, baik. Anak-anak boleh buka muka surat yang ketiga. Muka surat yang ketiga, dekat situ ada dinyatakan siapa dia penerima pusaka bahagian fardu 1/2, iaitu nisfu, separuh. Okey, baik. Kat dalam video ni Ustaz akan ringkaskan serba sedikit. Untuk bahagian waris 1/2 yang akan dapat, yang pertama adalah suami. Yang pertama adalah suami. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang keempat adalah adik-beradik perempuan seibu sebapa. Adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang kelima, adik-beradik perempuan sebapa. Kelima-lima mereka ini akan dapat 1/2 apabila mereka ini berseorangan. Contoh, seorang anak perempuan, seorang anak perempuan daripada anak lelaki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Semuanya keseorangan, barulah mereka boleh dapat 1/2 daripada harta peninggalan si mati. Okey, untuk seterusnya bahagian waris 1/4, yang ini penerima pusaka untuk 1/4 ataupun rubuk. Untuk penerima pusaka 1/4 ini hanya 2 orang sahaja, iaitu yang pertama adalah suami dan yang kedua adalah isteri. Okey, yang pertama adalah suami, yang kedua adalah isteri. Okey, kita teruskan lagi untuk penerima pusaka bahagian fardu 1/8 ataupun sumun. Untuk bahagian 1/8 hanya seorang sahaja waris, iaitu isteri apabila si mati meninggalkan seorang anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, ataupun anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi si isteri ini akan dapat 1/8. Okey, untuk bahagian waris 2/3 ataupun sulusan, yang pertama adalah 2 orang anak perempuan ataupun lebih apabila si mati tidak ada meninggalkan anak lelaki. Kalau ada anak lelaki, maka terhalanglah 2 orang anak perempuan atau lebih untuk dapat 2/3 bahagian ini tadi. Kemudian yang kedua, 2 orang cucu perempuan daripada anak lelaki ataupun lebih. Tapi syaratnya adalah apabila si mati tidak meninggalkan seorang anak lelaki atau anak perempuan atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa atau lebih, 2 orang ke atas. Tapi syaratnya untuk 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa ni dapat 2/3 apabila si mati tidak meninggalkan anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk. Dan yang terakhir, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Apabila kelima-lima ini tidak ada, maka 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa ini akan dapat 2/3 ataupun sulusan ni. Jadi untuk yang terakhir, untuk sulusan ataupun bahagian waris 2/3 ini adalah 2 orang adik-beradik perempuan sebapa atau lebih apabila si mati tiada meninggalkan anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki
Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk. Yang kelima, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang keenam, adik-beradik perempuan seibu sebapa. Dan yang ketujuh, adik-beradik lelaki sebapa. Apabila si mati ada meninggalkan tujuh waris ini, maka dua orang adik-beradik perempuan sebapa ini tidak akan mendapat 2/3 daripada harta peninggalan si mati. Okey, jadi untuk 1/3 ataupun sulus untuk penerima pusaka bahagian 1/3 ini hanya ada 3 orang, iaitu ibu dan saudara lelaki seibu serta saudara perempuan seibu. Untuk ibu, apabila si mati tidak ada meninggalkan, yang pertama, anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, 2 orang atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan. Itu ibu akan dapat apabila tidak ada ketiga-tiga anak ini. Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki, 2 orang atau lebih adik-beradik lelaki atau perempuan. Baik, itu untuk ibu. Dan waris seterusnya untuk 1/3, 2 orang atau lebih adik-beradik seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Apabila si mati tidak ada meninggalkan, yang pertama, anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, bapa. Yang keempat, datuk. Okey, untuk bahagian waris yang terakhir iaitu bahagian fardu 1/6 ataupun sudusun. Okey, dalam bahagian ini yang dapat 1/6 ada lebih kurang 7 orang. Yang pertama, ini bapa apabila si mati tidak ada meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki. Bapa boleh dapat 1/6. Yang kedua, datuk apabila si mati ada meninggalkan anak atau cucu daripada anak lelaki. Okey, ada meninggalkan. Dan yang kedua, tidak ada meninggalkan bapa atau adik-beradik lelaki seibu sebapa. Datuk akan dapat 1/6. Yang ketiga, ibu apabila si mati ada meninggalkan, yang pertama, anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, ibu akan dapat 1/6. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki, ibu akan dapat 1/6 juga. Dan yang ketiga, 2 orang adik-beradik atau lebih, sama ada lelaki ataupun perempuan, ibu akan dapat 1/6. Yang keempat pula, nenek akan dapat 1/6 apabila si mati tidak ada meninggalkan ibu dan bapa. Tidak ada meninggalkan ibu dan bapa jika nenek daripada sebelah bapa. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki apabila si mati meninggalkan seorang anak perempuan sahaja. Okey, yang keenam, adik-beradik perempuan sebapa apabila si mati meninggalkan seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa sahaja. Kalau ada adik-beradik perempuan seibu sebapa sahaja, maka adik-beradik perempuan sebapa akan dapat 1/6. Okey, yang ketujuh, seorang adik-beradik seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan, apabila si mati tiada meninggalkan, yang pertama, anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang kedua, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, bapa. Dan yang keempat, datuk. Maka seorang adik-beradik seibu, sama lelaki ataupun perempuan, akan dapat 1/6 jika tidak ada anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki, anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki, bapa dan datuk tadi. Okey, baik. Untuk yang terakhir sekali, boleh rujuk muka surat 8. Dan muka surat 8 ada satu cerita tentang ashabul furud, iaitu mereka-mereka yang boleh dapat bahagian-bahagian fardu daripada 1/6
1/6, 1/3, 1/8, 2/3. Jadi dalam ni dia dah kumpulkan semuanya, iaitu ashabul furud bagi lelaki dan ashabul furud bagi perempuan. Kamu boleh rujuk dalam muka surat yang 8 ini. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja dahulu untuk pelajaran faraid kita. Kita akan sambung lagi dalam pelajaran yang ketiga dalam tajuk asabah akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.